2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam rancangan Forum Kaedah Fiqh dan Isu Semasa. Saya Muhammad Faiz bin Iswasono, lebih dikenali sebagai Faiz, akan menjadi moderator anda pada hari ini. Baiklah, isu yang kita akan bincangkan pada sesi forum hari ini adalah berkenaan pemakaian kaedah iza dokol amru ittasa'a, iza ittasa'al amru doko dalam isu solat jamak dan wuduk bagi petugas kesihatan di musim pandemik COVID-19 di Malaysia. Oleh itu, kami datangkan 4 panel yang merupakan pelajar tahun akhir Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan tanpa membuang masa, saya akan perkenalkan panel yang pertama iaitu Saudara Akmal bin Zaman. Apa khabar saudara? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Faiz. Seterusnya, panel kita yang kedua adalah Saudara Aimi Mustaqim bin Muhammad Saidi. Selamat datang. Selamat datang. Dan panel kita yang ketiga adalah Saudara Afiq bin Jaiz. Terima kasih kerana sudi hadir. Dan panel kita yang terakhir iaitu Saudara Ilham Fikri bin Muhammad Asri. Apa khabar saudara? Khabar baik, Alhamdulillah. Oleh itu, sebelum kita meneroka isu yang ingin dibincangkan pada hari ini, iaitu dalam pemakaian kaedah izadokol amru ittasa'a, iza ittasal amru doko dalam isu solat jamak dan wuduk bagi petugas kesihatan di musim pandemik COVID-19, seeloknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang permasalahan ini iaitu berkenaan pandemik COVID-19. Baiklah, pada tahun 2019, dunia digemparkan dengan berita yang mengejutkan masyarakat seluruh dunia iaitu berlakunya penularan penyakit yang kini dikenali sebagai COVID-19. Penyakit COVID-19 ialah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan individu yang dijangkiti mengalami gejala ringan hingga sederhana seperti gejala sakit tekak, batuk, sesama, sakit dada dan hilang selera makan. Namun sesetengah individu yang tidak mempunyai sistem pertahanan badan yang kuat akan mengalami gejala yang serius sehingga menyebabkan kematian. Negara Malaysia juga tidak terlepas daripada penularan wabak COVID-19. Statistik COVID-19 di Malaysia setakat 5 Jun 2022 mencatatkan kes aktif adalah sebanyak 22,183 kes. Dan antara sektor yang terkesan akibat wabak COVID-19 adalah sektor kesihatan. Sektor kesihatan merupakan tulang belakang negara sepanjang negara memerangi dan menangani penularan COVID-19. Tidak dinafikan banyak jasa dan sumbangan sektor kesihatan yang diterajui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga berjaya beralih kepada fasa peralihan endemik COVID-19 pada 1 April 2022 yang lalu. Dan petugas barisan hadapan COVID-19 yang terdiri daripada anggota perubatan hospital adalah antara yang terkesan sepanjang pandemik COVID-19 berlaku. Hal ini demikian kerana mereka adalah golongan berisiko tinggi untuk dijangkiti virus ini. Dan bagi petugas kesihatan, tempoh permulaan pandemik merupakan tempoh kritikal bagi mereka kerana kadar peningkatan pesakit COVID-19 yang bertambah setiap hari adalah disebabkan ketiadaan penawar atau vaksin yang mampu mengurangkan kadar jangkitan ketika itu. Lanjutan daripada itu, kuota wad di hospital juga sudah mencapai tahap maksimum sehingga mereka terpaksa membuka beberapa pusat kuarantin sementara. Hal ini menyebabkan pesakit-pesakit COVID-19 banyak diperlukan untuk menjaga dan merawat. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang banyak diperlukan untuk menjaga dan merawat pesakit-pesakit COVID-19. Tambahan itu juga, petugas dan doktor yang mengendalikan pesakit-pesakit COVID-19 perlu memakai peralatan perlindungan diri atau PPE sepanjang tempoh bertugas. Dan laporan yang dikemukakan oleh pengarah KKM iaitu Dr. Nur Hisham Abdullah, seramai 7,702 petugas kesihatan KKM telah dijangkiti COVID-19 setakat 17 Februari 2022. Dan perkara ini menunjukkan betapa tinggi risiko bagi petugas kesihatan dalam mengendalikan kes-kes COVID-19. Pemakaian PPE adalah satu usaha dan langkah utama bagi petugas kesihatan ketika sedang merawat pesakit-pesakit COVID-19. Lanjutan daripada itu, timbul satu isu bagi petugas kesihatan di mana mereka kekurangan waktu untuk melaksanakan solat fardu dan keadaan yang tidak mengizinkan untuk mengambil wuduk sewaktu bertugas kerana berada dalam keadaan memakai suit khas iaitu PPE. Oleh yang demikian, isu ini akan dikupas oleh kami dalam perbincangan seterusnya. Baiklah, kita akan ajukan soalan satu kepada panel satu
panel pertama kita iaitu saudara Akmal. Bolehkah saudara terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah iza dokal amru ittasa'a, iza ittasa'al amru doko? Okey. Terima kasih juga kepada saudara Faiz selaku moderator forum. Baiklah, mengulas mengenai isu kita pada malam ini, ia berkaitan dengan satu kaedah fiqh iaitu idza daqa amru ittasa' idza ittasa' amru daqa. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang dituliskan oleh Imam Syafi'i yang mana terbit daripada cabang macam 5 kaedah fiqh yang utama iaitu kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir yang bermaksud apabila terdapat satu kesukaran atau kesulitan dalam melaksanakan perintah Allah, maka perintah itu diringankan tidak seperti yang asal. Maka secara ringkasnya, istilah daripada pecahan cabang kaedah idza daqa amru ittasa' ialah apabila satu perkara atau keadaan yang dihadapi oleh seseorang itu yang sempit atau sukar, saya diperluaskan oleh syarak terhadap cara pelaksanaannya. Manakala istilah bagi idza ittasa' amru daqa ialah apabila suatu kaedah itu terlalu longgar hukumnya, maka hukumnya menjadi ketat semula. Oleh hal yang demikian, dapatlah kita fahami bahawa apabila seseorang itu mengalami kesempitan atau kesukaran dalam menjalankan suatu ketetapan hukum, maka menurut kaedah ini, ia diberi kesempatan untuk mendapatkan keringanan dan kelonggaran hukum atas sesuatu permasalahan yang dihadapinya sehinggalah ia mampu melaksanakan hukum tersebut. Kemudian, kaedah yang menjadi luas ini akan menjadi balik kepada sempit apabila keadaan telah longgar. Dasar hukum daripada kaedah ini bertolak daripada firman Allah SWT iaitu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang bermaksud Allah SWT menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Manakala melihat daripada hadis Rasulullah SAW pula iaitu an Abi Hurairah an Nabi SAW qala la yushaddud din ahadu illa alaih. Maksudnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bagi dia bersabda, dan tidaklah seorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan olehnya, iaitu semakin berat dan sulit. Maka secara dasarnya tujuan Allah SWT menghendaki makhluk untuk beribadah kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah SWT membentuk syariat Islam dengan asas mempermudah dan menyingkirkan perbebanan bagi seseorang itu. Oleh hal demikian, ketika seseorang itu dalam keadaan yang sulit atau masyaqqah atau darurat dan tidak dapat mungkin melaksanakan suatu syariat, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan baginya dan menerapkan syariat yang sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapinya sehinggalah ia dapat terhindar daripada bebanan dan kesempitan hukumnya. Baiklah, saya rasa itu dulu untuk maksud daripada kaedah ini. Saya serahkan semula kepada saudara Faiz. Baik, terima kasih saudara Akmal atas perkongsiannya. Dapat saya rumuskan kaedah ini membawa pengertian apabila terdapat sesuatu kesukaran atau kesulitan dalam melaksanakan perintah Allah, maka perintah itu diringankan tidak seperti yang asal. Dan apabila sesuatu keadaan itu telah longgar hukumnya, maka hukumnya berbalik kepada hukum yang asal. Baiklah, sebelum kita masuk kepada aplikasi kaedah ini dalam solat jamak dan wuduk bagi petugas kesihatan COVID-19, saya ingin meminta panel kita yang kedua, saudara Aimi, untuk menerangkan secara ringkas konsep solat jamak dan konsep wuduk. Silakan. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kita iaitu saudara Faiz. Pertamanya saya akan menerangkan tentang konsep solat jamak. Okey, apa itu solat jamak? Solat jamak ini boleh dimaksudkan dengan menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Contohnya mengumpulkan waktu solat Zuhur kepada solat Asar atau Asar kepada Zuhur, Maghrib kepada Isyak atau Isyak kepada Maghrib. Solat jamak diharuskan kepada sesiapa yang bermusafir lebih daripada 2 mahalah ataupun kira-kira lebih kurang 90 kilometer lah. Jadi, solat jamak ni boleh dilaksanakan dengan dua keadaan iaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim ialah melakukan solat jamak pada waktu awal iaitu waktu Zuhur dan juga Maghrib. Contohnya, solat Zuhur dijamakkan dengan solat Asar pada waktu Zuhur, solat Maghrib dan Isyak pada waktu Maghrib. Maka ini dinamakan sebagai solat jamak takdim. Sementara itu,
Jamak takhir pula membawa erti sebagai solat jamak. Solat jamak takhir pula membawa erti melakukan solat di waktu akhir, iaitu solat asar, waktu asar dan juga waktu isyak. Contohnya melakukan solat zuhur dan asar pada waktu asar, melakukan solat maghrib dan isyak pada waktu isyak. Oleh itu, ada syarat-syaratlah untuk kita melakukan solat jamak ini. Untuk melakukan solat jamak takdim ada 5 syarat, iaitu solat pada waktu yang awal seperti solat waktu zuhur dan maghrib. Yang kedua, niat jamak pada waktu solat yang pertama, berturut-turut di antara solat yang pertama dan kedua, tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain selain daripada solat. Yang keempat, diselangi dengan iqamah dan mengambil wuduk, maka jamaknya akan batal. Dan yang terakhir sekali, berkekalan musafirnya hingga solat yang kedua. Manakala untuk jamak takhir pula sama sahaja seperti jamak takdim, tetapi niatnya harus ditukarkan kepada ditakhirkan kepada waktu yang kedua, iaitu waktu solat asar dan juga waktu solat isyak. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep wuduk. Di dalam Islam, wuduk berasal daripada perkataan wada'ah. Dari segi bahasa pula, ia bererti elok dan berseri. Sementara itu, dari segi syarak pula, ia perbuatan yang mengenakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Jadi, hukum berwuduk ni adalah wajib kepada sesiapa yang mengerjakan solat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima solat mereka yang berhadas sehinggalah mereka berwuduk. Dan yang terakhir sekali, saya akan menerangkan tentang rukun wuduk. Wuduk mempunyai 6 rukun, iaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali, dan yang terakhir sekali adalah tertib. Dan itu saja daripada saya. Kita akan berbalik semula kepada tuan moderator kita, iaitu Saudara Faiz. Baik, terima kasih Saudara Aimi atas penjelasan tersebut. Maka boleh kita beralih kepada segmen seterusnya, iaitu aplikasi kaedah ini dalam isu solat jamak dan wuduk bagi petugas kesihatan di musim pandemik ini. Baiklah, Saudara Afiq, bolehkah saudara kongsikan aplikasi solat jamak bagi petugas kesihatan COVID-19? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut berkenaan aplikasi solat jamak bagi petugas kesihatan COVID-19, ingin saya menceritakan terlebih dahulu serba sedikit mengenai situasi dan keadaan yang dialami oleh petugas kesihatan ketika Malaysia sedang melanda pandemik virus COVID-19. Semasa bertugas, mereka perlu mengikut Standard Operating Procedure SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia seperti memakai Personal Protective Equipment PPE buat jangka masa yang lama untuk mengelakkan daripada terjangkiti oleh virus COVID-19. Selain itu, mereka juga mempunyai tugasan menyelamatkan nyawa pesakit dan mengambil masa yang panjang dan tidak boleh sewenang-wenangnya ditinggalkan begitu sahaja. Kedua kekangan yang dihadapi oleh petugas kesihatan ini ketika pandemik COVID-19 menyebabkan mereka mempunyai masa yang sangat terhad untuk mengerjakan solat sehingga terpaksa meninggalkan solat kerana telah berlalu waktu solat tersebut. Jadi jika kita lihat pada keadaan-keadaan yang dibolehkan solat jamak mengikut Imam Syafi'i, sememangnya keadaan yang dialami oleh petugas kesihatan COVID-19 ini tidak termasuk ataupun terselara dalam keadaan tersebut. Walaupun begitu, kita boleh menggunakan kaedah fiqh Iza doqa al-amru atasya' iza atasya' al-amru doqa dalam penentuan hukum solat jamak bagi petugas kesihatan COVID-19 yang bermaksud apabila sesuatu itu sempit atau sukar, hukumnya menjadi luas. Namun apabila sesuatu keadaan itu terlalu longgar hukumnya, maka hukumnya menjadi ketat semula. Maka hukum mengerjakan solat jamak ini diluaskan kerana tugasan yang terpikul oleh petugas kesihatan COVID-19 ini adalah tugasan yang ketir, tidak boleh ditinggalkan dan boleh membawa kepada mudarat jika tidak dilaksanakan dengan sebaiknya. Jadi situasi ini dianggap sebagai satu keuzuran yang mengharuskan mereka untuk menjamakkan solat. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat yang telah digariskan dalam membolehkan solat jamak bagi petugas kesihatan tersebut, iaitu waktu syif pekerja kesihatan tersebut adalah meliputi sekurang-kurangnya 2 waktu solat. Di mana jika tidak ada keharusan jamak, dia akan menyebabkan terlepas salah satu waktu. Mereka juga hendaklah tidak mempunyai pilihan shift lain selain shift tersebut serta dipaksa atau tidak dibenarkan untuk membuka pakaian PPE ketika waktu shift. Jika situasi yang sedang dialami petugas kesihatan sama seperti keadaan-keadaan ini,
maka diperlulah melakukan jamak takdim jika waktu syif berpanjangan sehingga terkeluar pada waktu solat kedua, atau melakukan jamak takhir jika waktu syif bermula sebelum waktu solat pertama dan berakhir sehingga masuk waktu solat kedua. Namun, solat jamak yang diharuskan hanyalah jamak tamam, iaitu mengerjakan solat jamak secara sempurna tanpa perlu kasar. Garis pada ini penting untuk mengelakkan daripada rosah yang diberikan ini, keringanan yang diberikan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu. Selaras dengan kaedah fiqh tadi, iaitu apabila sesuatu keadaan itu telah melonggar hukumnya, maka hukumnya menjadi ketat semula. Jadi itu sahaja daripada saya akan kembalikan semula kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Afiq atas perkongsian yang cukup berinformasi. Seterusnya kita beralih kepada panel yang terakhir, iaitu saudara Ilham. Bolehkah saudara kongsikan pula aplikasi wuduk bagi petugas COVID-19? Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, bismillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan aplikasi wuduk bagi petugas COVID-19. Sebelum itu, sebagaimana yang kita semua maklum, syarat sah bagi solat adalah dengan adanya wuduk. Dan untuk berwuduk, seseorang itu memerlukan air untuk disapu ke anggota wuduk. Tetapi, jika tiadanya air, maka seseorang itu dibenarkan untuk bertayamum. Okey, baik. Jadi, isunya di sini adalah kerana petugas COVID-19 ini terpaksa untuk memakai PPE, iaitu Personal Protection Equipment, dan terpaksa untuk memakainya selama 12 jam dan lebih demi mengelakkan daripada terkenanya jangkitan COVID-19. Oleh itu, ia akan menyebabkan kesukaran kepada orang yang beragama Islam untuk mengambil wuduk dengan sempurna. Okey, jadi isu ini terjawab dengan adanya kaedah idza dhaqal amru ittasa' idza ittasa' amrul qada'. Jadi kita pergi terlebih dahulu kepada apakah yang dimaksudkan dengan idza dhaqal amru ittasa', idza ittasa' dhaqa. Baik, walaupun telah dinyatakan sebenar tadi, tak apa kita ulang balik ya. Jadi definisi bagi idza dhaqal amru ittasa', idza ittasa' al-amr dhaqa ialah apabila sesuatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Justeru apabila sesuatu perkara itu meluas, maka hukumnya menjadi sempit. Jadi jelas bahawa kaedah ini menunjukkan hukum Islam yang boleh diterapkan secara tepat pada masa keadaan atau dibolehkan melakukan keringanan dan kemudahan di dalamnya hingga hilangnya sesuatu yang menyulitkan. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tata cara bagaimana cara berwuduk bagi petugas COVID-19 berdasarkan kepada kaedah idza dhaqal amr ittasa' idza ittasa' al-amr dhaqa. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, petugas COVID-19 ini perlu memakai PPE selama 12 jam tanpa membukanya bagi merawat pesakit COVID-19. Jadi oleh kerana keadaan darurat seperti itu berlaku, maka Islam menggariskan beberapa panduan umum kepada petugas yang terlibat dari segi wuduk mengikut qawaid fiqhiyah. Jadi demikian itu petugas COVID-19 boleh melakukan tayamum di atas PPE dengan syarat masuknya waktu solat, iaitu mengambil hukum faqid at-tahurain, iaitu orang yang tiada debu, air dan tanah. Selain itu, tayamum juga boleh dilakukan setiap kali waktu solat kecuali solat maghrib dan isyak yang boleh dilakukan jamak takhir dengan wuduk selepas PPE itu ditanggalkan. Jadi ia dikira mengambil konsep inqas al-muhtarin min al-halaq, iaitu menyelamatkan orang untuk dimuliakan daripada kebinasaan. Akhir sekali, petugas ini disarankan untuk mengambil wuduk seperti biasa jika sekiranya terdapat waktu rehat di pertengahan tugas. Jadi itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih saudara Ilham. Maka jelas di sini bahawa aplikasi solat jamak dan tayamum yang menggantikan wuduk adalah diharuskan mengikut kaedah iza dhaqal amru ittasa'a, iza ittasa'al amru dhaqa bagi petugas kesihatan dalam musim pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun perkara ini juga tidak boleh berterusan mengikut kaedah jika kita mengikut kaedah ad-darurah tuqaddar biqadariha, yang bermaksud keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara yang dilarang sekadar darurat itu sahaja. Jadi ia tak boleh berterusan jika tiada kesulitan pada ketika itu dan perlu berbalik kepada hukum yang asal apabila masyaqqah atau kesulitan telah diangkat. Oleh itu
berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih panel-panel yang hadir atas perkongsian yang penuh berinformasi ini. Sekali yang baik daripada Allah SWT dan sekali yang kurang baik itu daripada kekurangan diri kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.